Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, nashkuru Allah subhanahu wa ta'ala alladhi ya'tina ni'mat al-iman wal-islam. Alhamdulillah, kita banyakkan kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kita banyak nikmat, iman, Islam, nikmat ukhuwah yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat kesihatan tubuh badan yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Alhamdulillah, dan Allah mengizinkan untuk kita sama-sama datang lagi ataupun menghadirkan diri kita ke dalam sesi pengajian. Mana-mana sesi pengajian pun yang dianjurkan oleh surau atau masjid ataupun mana-mana kelas pengajian lain, bila kalau Allah dah memilih kita untuk menghadiri kelas-kelas pengajian tersebut, maka Allah menghendaki untuk kita menjadi seorang yang lebih baik. Jadi kita kena bersyukur kepada Allah SWT, dan kita kena minta kepada Allah SWT supaya banyakkan diri kita ni, untuk sibukkan diri kita dalam benda-benda yang baik, dalam benda-benda yang baik. Jadi Alhamdulillah, tahniah kepada tuan-tuan dan puan yang dapat hadir secara konsisten dalam pengajian bahasa Arab kita, insya-Allah. Jadi dalam kelas pengajian bahasa Arab kita fokus untuk mengetahui perkataan-perkataan yang mana bacaannya di dalam bahasa Arab seharian, supaya kita dapat meningkatkan lagi kualiti mutu solat kita dengan kita membaca bahasa Arab, dan kita memahami apa yang kita ucapkan dalam solat itu yang utama, maka kita akan jadikan solat kita itu lebih baik. Jadi bila solat kita akan lebih baik, kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Jadi tak ada apa dah yang penting dalam kehidupan kita ni selain daripada kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum kita pergi ataupun kita sambung dengan tajuk kita pada hari ini, insya-Allah hari ini kita akan fokus kepada doa kunut. Seperti mana nota yang saya berikan kepada tuan-tuan dan puan tu, daripada doa yang kita tetap sehinggalah doa kunut hari ini. Jadi doa kunut saya berikan kepada dua bahagian, bahagian satu dan bahagian dua. Jadi pada malam ni kita akan fokus pada bahagian satu saja, which is ataupun iaitu 10 perkataan, 10 perkataan atau 10 kata bilangan pendek, patah perkataan yang mana kita akan fokus pada malam ni. Cumanya apa yang saya boleh sentuh sebagai mukadimah pada malam ni adalah sama-sama kita muhasabah, yang mana kehidupan kita ni tak lama sebenarnya. Kehidupan kita ni tak lama. Hari demi hari kita banyak mendengar berita kematian sahabat baik kita, ahli keluarga dan lain-lain, sebelum kita dapat berjumpa dengan Ramadan. Jadi kita kena banyak doa dalam bulan Rejab dan Syaban ini, iaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, akan berkatilah kami dalam bulan Rejab dan Syaban ini, dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan, ataupun temukanlah kami dalam bulan Ramadan. Jadi kita kena banyakkan doa supaya diri kita ini Allah pilih juga untuk kita sama-sama berjumpa dengan dalam bulan Ramadan. Kita kena banyak berdoa supaya kita rindu kita dengan bulan Ramadan, supaya dalam bulan Ramadan kita tinggalkan dunia ini sekejap dan kita fokus betul-betul dalam bulan Ramadan. Moga-moga dalam bulan Ramadan kita akan dapat menghapuskan segala dosa-dosa yang kita lakukan, dan kita keluar dalam tarbiyah Ramadan dalam keadaan fitrah, kita dalam keadaan suci. Tuan-tuan dan puan, kehidupan kita ni tak lama. Sekarang ni kalau kita tengok kita punya perjalanan kehidupan kita bermula daripada alam ruh, dan seterusnya kita pergi ke dalam alam rahim. Kita tumpang sejak dalam alam rahim mak kita dalam masa 9 bulan, dan seterusnya ini adalah alam yang ketiga kita, iaitu alam dunia. Dan alam dunia ini adalah penentu sama ada kita baik ataupun tidak dalam alam yang seterusnya, iaitu alam kubur dan alam akhirat. Jadi panjang lagi
apa ni tuan-tuan, kita punya perjalanan kita. Jadi dekat dunia ni adalah kita punya persinggahan sekejap je kita punya persinggahan, supaya kita nak menentukan sama ada kita baik, jalanan kita baik ataupun sebaliknya dalam kubur dan dalam alam mahsyar ini, insyaAllah. Jadi saya ada seorang sahabat yang mana yang menulis buku Kembara Mahsyar, ada yang bertajuk Kembara Mahsyar. Dan sahabat saya ini banyak membuat khusus ataupun dia bagi talk pada surau, masjid, sekolah-sekolah dan sebagainya. Jadi kalau insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk saya panggil untuk beliau datang ke sini untuk memberikan kepada kita bagaimana kembara kehidupan kita ni daripada alam ruh sehinggalah alam akhirat, yang mana sama ada kita akan pergi ke syurga ataupun neraka. Jadi benda tu kita kena faham dan kita kena tahu apa step by step sebagainya. So selepas kehidupan di dunia ni, apa yang membuatkan kita selamat di kubur dan sebagainya. Jadi itu adalah perkara yang sangat seronok. Jadi insyaAllah, jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan, nanti insyaAllah kita cuba bincang mungkin selepas sebelum Ramadan ataupun selepas Ramadan, kalau kita dapat buat sekali ataupun kembara tu, dia punya modul panjang, memulakan dalam lebih kurang setengah hari daripada pagi sampai petang. Jadi panjanglah dia punya modul dia. Jadi apabila kita nampak benda tu, dia setiap persinggahan tu ada dia punya benda yang kita perlu ambil. Jadi saya dah lalui dah ke semua checkpoint tu. Jadi saya rasa macam, oh, alhamdulillah. Jadi kita tahu apa makna sebenarnya kita hidup di dunia. Jadi alhamdulillah, baik sekali. Jadi itu adalah kita punya perjalanan. Tapi apa yang kita perlu fokus adalah dekat solat kita. Jadi apabila kita nak fokus dekat solat kita, kita mesti faham apa yang kita baca dalam solat. Jadi jom kita sama-sama makna bacaan dalam solat kita, insya-Allah. Kita dah habis dalam mempelajari doa iftitah, dan saya harap tuan-tuan dan puan masih lagi ingat perkataan-perkataan yang ada dalam doa iftitah. Dan saya telah berikan nota ini supaya tuan-tuan dan puan boleh baca lagi ataupun boleh mengulang kaji ataupun dipanggil dalam bahasa Arab murajaah, panggil ulang kaji dalam bahasa Arab ni. Dekat rumah dengan nota yang saya berikan tu boleh baca balik ataupun kita boleh sambil tu ataupun nak tampal pun boleh. Lepas ni kalau nak photostat, tampal dekat rumah, dekat mana-mana yang tempat kita senang jumpa sebagainya. Jadi kita dah habis dengan doa iftitah, dan seterusnya kita dah cover juga ataupun kita dah pergi juga dengan doa iftitah dah selesai. Biasanya kita dah selesai dalam bacaan ketika rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, dan bacaan ketika i'tidal, rabbana wa lakal hamd, dan bacaan ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, dan bacaan bangun ketika bangun daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, dan bacaan antara duduk antara dua sujud. Ada 8 ni. Ada 8, rabbil filli wa hamdi wa jibni wa fa'ni wa rizqni wa hdini wa afini wa afu anni, semua. Dan kita dah selesai, alhamdulillah. Dan pada minggu lepas kita dah selesai belajar ataupun kita dah pergi kepada bacaan tahiyat awal, alhamdulillah. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan sama-sama lihat tentang doa kunut. Jadi saya dah compilekan semua nota dan saya telah berikan kepada tuan-tuan supaya mana yang tertinggal dan sebagainya. Jadi bolehlah lihat kepada nota tersebut, insya-Allah. Jadi saya harapkan mudah-mudahan dengan nota yang ada kepada tuan-tuan dan puan bermanfaat dan dapat kita gunakan sehari-hari, insya-Allah. Jadi pada malam ni 10 perkataan pendek yang mana kita akan fokus pada hari ini ialah bermula daripada Allahumma hdini fi man hadait. Kat sini yang pertama, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Wa qini syarra ma qadait
fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Maksudnya ada 5 9 12. Ada 12 tu kan? Ada di kurang ada 12 insya-Allah. Baik, jom kita pergi pada yang pertama. Biasanya kita baca doa qunut ni pada waktu subuh ataupun kita baca doa qunut juga pada kita melakukan solat qiyamul pada solat witir kita, kan? Dan kita tahu bahawa dalam solat kita ni adalah 2 perkara. Yang pertama doa adalah bentuk syukur, kita berterima kasih kepada Allah, dan yang kedua adalah bentuk doa. Dalam surah Al-Fatihah itu pun sebenarnya adalah banyak dalam doa. Jadi dalam solat subuh yang mana Allah menyuruh kita pada waktu ataupun pada awal waktu, pada awal hari itu Allah menyuruh kita solat subuh 2 rakaat, dan pada rakaat yang kedua itu kita melakukan doa qunut yang mana mengatakan bahawa kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jom kita yang pertama. Perkataan yang pertama, bismillah. Perkataan yang pertama adalah Allahumma hdini. Allahumma hdini. Allahumma ya Allah, ya Allah ya Tuhanku, ihdini. Jadi perkataan ihdini ni adalah perkataan bahasa Arab yang mana berbentuk fi'il. Ihdi. Perkataan adalah ihdi. Ihdi adalah berikanlah, tunjukkanlah. Ni itu adalah tambah ni adalah kepada saya. Ihdi. Ihdi itu adalah fi'il amar. Ihdi ni adalah fi'il amar. Fi'il amar yang bentuk suruhan. Ya Allah ya Tuhanku, kita minta kepada Allah supaya berikanlah kita petunjuk. Allahumma hdini. Allahumma hdini. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Berikanlah aku petunjuk. Fi man hadait. Ini yang bestnya. Dia macam dalam bahasa Arab dia ada beberapa perkataan yang mana kalau kita baca, dia selepas tu dia lebih kurang perkataan dia yang kita baca pada permulaan. Jadi itu disebut sebagai balagh. Sebagai balagh, maksudnya kecantikan bahasa, keunikan bahasa. Allahumma hdini fi man hadait. Fi man sebagai mana? Sini. Fi man adalah sebagaimana orang yang engkau tunjuki. Hadait. Hadait ini adalah berasal daripada perkataan hada. Hada yahdi. Hada. Pernah tak dengar perkataan hidayah? Kan? Ini pun adalah perkataan yang sama. Berasal daripada 3 huruf ini. Ha, dal dengan alif maksur. Mana perkataan dia ni? Ha, dal, alif maksur. Lagi sekali. Ha, dal, alif maksur. Ini adalah asal perkataan dia, hadaf. Jadi dia jadi hadait, dia jadi ihdini, dia jadi perkataan hidayah. Jadi maksudnya adalah Allahumma hdini fi man hadait. Ini adalah kolom yang pertama. Kalau saya boleh highlight kat sini, jom kita highlight kan. Saya highlight yang hijau ni pertama. Allahumma hdini fi man hadait. Ini adalah kolom yang pertama. Kalau kita baca Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah Tuhanku, berikanlah hak petunjuk sebagaimana engkau beri petunjuk kepada orang yang engkau tunjuki. Jadi maksudnya kita nak minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku petunjuk sebagaimana engkau berikan kepada orang lain juga petunjuk, sama juga berikanlah aku petunjuk. Penting dalam kehidupan kita ni kita dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa yang kita lakukan tak salah. Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidayah, maka apabila dia buat sesuatu dalam keadaan yang baik dan betul. Ingat, setiap lakuan yang kita buat ada 2, sama ada baik ataupun tidak, sama ada dosa ataupun pahala. Jadi sebelum nak buat tu, dia fikir tu, kalau buat ni apa kesan dia, implikasi dia. Kalau baik, alhamdulillah teruskan. Tapi kalau yang tak baik, jadi kita perlu tinggalkan. Allahumma hdini fi man hadait. Sebagaimana orang yang engkau tunjuki. Ini adalah klausa yang pertama. Okey, baik, seterusnya. Boleh? So, balik kita boleh lanjut sikit lah sebab dari nota.
Macam sebelum ni kita nak tulis kan. So dia nota senang sikit. Okay, lepas ni masa nak jawab quiz, masa nanti ada nota. Baik, yang kedua, Muslimin dia senyum. InsyaAllah malam ni kita ada teknik. kita ada cara untuk kita nak memenangi setelah beberapa minggu asyik bersimat kan. Orang ramai. Oh, dia ramai. Baik, seterusnya ini adalah kelasan yang kedua. Ataupun doa yang kedua. Bukan doa yang kedua, ataupun perkataan yang ataupun tema yang kedua, iaitu wa'afini fi man afait, dan sihatkanlah aku ataupun dan sejahterakanlah aku sebagaimana orang yang telah engkau sejahterakan, ataupun sebagaimana yang telah engkau berikan kesihatan kepada orang lain. Sama kepada orang lain yang Allah berikan kesihatan, maka ya Allah berikanlah aku kesihatan yang sama. Afini. Okey, afini dia berasal daripada perkataan apa? Daripada perkataan afa yu'afi. Afa yu'afi. Jadi afini. Wa'afini fi man afait. Wa'afini fi man afait. Kerana perkataan afiat. Ataupun ada dalam satu brand makanan sunnah iaitu afiat. Olive House kan. Olive House kan ada letakkan afiat. Jadi afiat ni adalah kesejahteraan ataupun kesihatan. Dan sejahterakanlah aku. Wa'afini. Ni kat sini wa'afini. Dia berasal daripada perkataan kat sini wa'afini. Dan sejahterakanlah, kita boleh makna yang lain adalah sihat. Wa'afini. Wa'afi tambah dengan ni. Jadi dua perkataan sebenarnya. Ni tu adalah aku. Wa'afini fi man afait. Sebagaimana ni adalah fi man. Fi satu tambah dengan man. Fi ni sebagaimana yang orang yang telah, man ni adalah orang yang telah engkau sejahterakan. Afait. Fa'il amar. Wa'afini fi man afait. Jadi dalam perkataan bahasa Arab, sebab itulah saya mengajar anak saya darjah 6. So perlu untuk buat latihan. Latihan tu adalah karangan. Dan karangan tu perlu lebih daripada 20 patah perkataan. Dia takut. Ustaz, takut ni Ustaz nak buat 20 patah perkataan, susah. Padahal 20 patah perkataan tu tak banyak pun. Sebab apa? Sebab ini dikira sebagai dua. Kalau ni pun dikira sebagai dua. Wa'afini, satu, dua. Fiman, dua. Dan afait ada satu. Jadi adalah ada kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dalam perkataan. Pendek je, 5 perkataan. Jadi bila dia tahu bagaimana nak buat perkataan jumlah mufidah dalam bahasa Arab, maka dia tidak akan jadi susah. Baik, seterusnya klausa yang ketiga ataupun tema yang ketiga, saya buat warna kuning pula. Wa tawallani, dan pimpinlah aku. Wa tawallani ini. Wa tawallani, dan pimpinlah aku. Fi man tawallai. Sebagaimana orang yang telah engkau pimpin. Wa tawallani, dan pimpinlah aku. Baik. Jadi yang pertama, Allahumma hdini. Ya Allah, berikanlah hidayah seperti mana orang yang telah engkau berikan hidayah. Yang kedua, wa'afini, dan sihatkanlah aku sebagaimana orang yang telah engkau berikan kesihatan kepada orang lain. Wa tawallani, yang ketiga ni. Dan pimpinlah aku. Pimpinlah aku ya Allah. Kita minta kepada Allah, ya Allah pimpinlah aku ya Allah, supaya kita ni sama-sama buat satu perkara dalam perkara yang betul dan mendapat barakah. Tuan-tuan puan-puan, tahu tak apa maksud apabila kita buat sesuatu dan kita dapat berkat? Barakah. Kita minta kepada Allah Taala supaya kita diminta atau Allah pimpin kita
dalam kehidupan sehari kita buat satu perkara, pekerjaan, mendapat berkat. Apa maksud berkat di sini? Dia dua. Yang pertama, berkat tu dekat dunia. Bila kita lakukan, kita mendapat keberkatan dan sakinah, ketenangan. Tenang. Ya Allah, buat perkara tu berkat, tenang, dan semuanya akan jadi mudah. Dan semua orang akan rasa senang dengan apa pekerjaan yang kita buat. Itu adalah berkat yang pertama. Yang kedua, untuk aspek akhirat pula, dia akan menambah kebaikan tersebut, apa yang telah kita lakukan. Ziyadatul khair, ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Jadi kita kena minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah semua pekerjaan yang kita buat ni mendapat berkat. Macam tu sekali dekat dalam doa kunut pun. Sebab itulah bila kita doa kunut, kita nak angkat tangan masa kita nak doa kunut tu, kita minta penuhnya kepada Tuhan, kepada Allah SWT pada waktu pagi ni. Wa tawallani fi man tawallait, dan tunjukkanlah aku sebagaimana orang yang telah engkau pimpin. Okey, baik. Yang seterusnya, wa barik li fi ma a'tait, dan berkatilah untukku, dan berkatilah aku apa-apa yang telah engkau berikan kepada. Ini pun sama juga, berkatkan. Semua yang Allah berikan kepada kita mesti ada berkat. Maksud berkat yang lain juga adalah kita sangat selesa guna benda. Baju, kan? Baju, banyak baju yang kita beli. Ada orang yang dia tak boleh tengok sale. Dia tak boleh tengok sale. Wih, baju ni mahal ni. Baju ni atau jubah ni mahal ni. Kalau hari biasa mahal. Lagi-lagi sekarang ni kan dia nak puasa dah raya. Dia nak habiskan stok yang lama. 50%, 60%, 70% off daripada harga biasa. So dia beli banyak. Jadi dalam banyak baju yang kita beli, yang ada dalam koleksi baju kita dekat rumah, mana baju yang paling selesa sekali? Yang mudah, yang selesa, yang kita pakai seronok, yang orang lain nampak, wish, okey, baju ni kalau dia pakai mesti okey. Kadang-kadang ada orang pakai baju, dia rasa macam dia suka tengok, kalau dia pakai baju ni orang akan nampak apa. Tapi ada orang yang dipakai, dia ikut selesa dia je. Tak kisah orang nak cakap pun. Yang penting dia selesa untuk aurat, dan sebagainya. Jadi, tapi sebenarnya dua-dua perkara tu kita kena tengok. Tak boleh tengok yang pertama je. Okey, dia nak pakai selesa untuk aurat. Tapi baju dia old school. Tak kena betul dengan tengok-tengok fashion ni sekarang. Pun tak boleh ke? Syat-syat 70-an, 80-an ni syat. Sekarang kita dah 20 lebih. So kena ikut juga. Kena ikut juga fashion yang sekarang, yang selesa, yang menutup aurat dan mematuhi syariat. Jadi apa yang berkat yang kita dapat daripada Allah berikan kepada kita tu adalah kita selesa dan kita senang. Dan kita senang untuk ada ataupun kita menikmati nikmat yang Allah berikan. Ada orang yang dia punya harta banyak, rumah dia banyak. Jadi dia tak tahu yang mana satu rumah dia, yang mana dia duduk paling selesa. Ada orang baju dia banyak, jadi dia tak tahu yang mana satu baju dia yang mana kalau dia pakai itu adalah yang paling selesa. Jadi syukurlah dengan apa yang kita ada, walaupun sedikit, tapi kita kena bersyukur. Dan seterusnya adalah waqini. Yang ni yang kita punya menjadi topik perbahasan yang panjang sikit kan. Waqini syarra ma qadai, dan jauhkanlah aku. Baik. Waqini ni ada berapa perkataan? Soalan. Ada berapa perkataan? 3. Masya-Allah. Ada 2. Ya, jadi 3. Okey. Waqini sebenarnya ada 3 perkataan. Betul kan? Yang pertama adalah wa. Kuning tadi. Wa yang pertama tambah dengan qi. Qi. Ya Allah. Satu huruf je. Dan sebenarnya adalah ni. Wa tu dan qi tu adalah selamatkanlah ya Allah.
Qi. Ustaz, macam mana boleh ada satu perkataan Ustaz? Bukan satu perkataan tu dia kira huruf kan? Ini yang best. Satu perkataan dia berubah sebabkan huruf asal, dia punya perkataan asalnya adalah ni. Dia punya perkataan dia adalah waqa. Waqa. 3 huruf. Dalam bahasa Arab, kebanyakannya perkataan yang ada adalah 3 huruf. Perkataan dasar 3 huruf. Waqa. Dan apabila dia berubah menjadi fi'il amar, dia akan buang huruf sakit. Kan dulu kita belajar huruf sakit kan? Huruf sakit dengan huruf sihat. Apa huruf sakit dalam bahasa Arab? Kalau ada huruf ni mesti kita kena panjang. Apa huruf sakit dalam bahasa Arab? Ada huruf ni kalau dalam baca Al-Quran pun kita mesti panjang. Oh. Itu huruf sakit. Kita dipanggil huruf illah. Apa dia? Alif, waw dan ya. Atau yang kita selalu sebut awi. Ini adalah huruf sakit dalam bahasa Arab. Manakala huruf sihat dalam bahasa Arab selain daripada huruf 3 huruf ni, itu adalah huruf sihat. Jadi alif, waw, ya ni adalah huruf mad. Kalau kita belajar dalam tajwid. Dalam tajwid, kalau ada huruf ni, kita akan panjangkan bacaan. Betul? A, U, I. Betul kan? Jadi ini adalah huruf illah. Dipanggil dalam bahasa Arab huruf illah. Jadi dalam fi'il madhi waqa, ini dia akan pergi kepada fi'il mudhari' ini adalah yaqi. Yaqi, waqa, yaqi, ini adalah fi'il madhi. Dan pergi kepada fi'il mudhari' yaqi. Dan apabila pergi kepada fi'il amar, dia buang ya, huruf ya. Huruf ya dia buang. Dan ya depan dengan ya belakang dibuang. Dan akhirnya dia menjadi huruf qi sahaja. Adalah fi'il amar. Maksudnya qi, selamatkanlah. Maksudnya selamatkanlah ataupun jauhkanlah. Qi. Satu perkataan saja, tapi dia adalah fi'il amar. Waqi. Kita boleh baca sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa waqina, dan selamatkanlah kami. Waqi, tidak selamatkanlah na kami, dan selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Waqina azabannar. Waqina azabal kubur, dan selamatkanlah kami juga daripada azab kubur. Waqina azabal mahsyar, dan selamatkanlah kami daripada azab mahsyar. Ada dalam dekat pada mahsyar ada banyak bentuk-bentuk manusia. Tapi manusia yang paling hebat sekali adalah mendapat syafaat daripada Al-Quran dan daripada Nabi Muhammad SAW. Baik, seterusnya waqini, dan jauhkanlah aku. Waqini, waqini syarra ma qadait, dan jauhkanlah aku daripada segala kejahatan yang telah engkau tetapkan. Ada kejahatan-kejahatan yang ada, jadi kita minta jauh. Kita minta jauh. Syarra ma qadait, segala kejahatan yang telah engkau tetapkan. Fa innaka taqdi. Okey, ini yang seterusnya. Ini yang seterusnya. Fa innaka taqdi, sungguhnya engkau sahajalah yang menetapkan. Wala yuqda alaik, dan tiada siapapun yang berkuasa menetapkan sesuatu selain daripada engkau. Baik, untuk tema yang akhir ni, fa innaka taqdi wala yuqda alaik ni, kita nak beritahu bahawa hanya Allah sahajalah yang membuat keputusan sama ada baik ataupun tidak. Sungguhnya engkau sahajalah yang menetapkan, dan tiada siapa pun yang berkuasa menetapkan sesuatu selain daripada engkau, ya Allah. Jadi kita redha dengan apa yang Allah tetapkan kepada kita. Ini ada orang yang tak boleh terima takdir. Ada orang yang dia tak boleh terima takdir. Dia adalah seorang ahli perniagaan yang hebat.
Tidak bila pada suatu hari Allah menguji dia yang dalam keadaan dia muflis, dia menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan. Dia tidak boleh menerima apa yang Allah uji kepada dia, dan akhirnya habislah dia jauh daripada Tuhan. Dia dah mula untuk tak solat, tak puasa dan sebagainya. Dia mula jauh daripada Tuhan. Kenapa Allah uji aku macam ni? Kan? Dulu aku banyak harta, aku banyak duit, dan akhirnya sekarang ni Allah dah berikan aku ujian yang macam ni. Dia jauh daripada aku. Semuanya itu adalah ujian yang mana Allah nak dia lebih dekat dengan Allah SWT. Jadi apa-apa berlaku, kita perlu untuk menerima takdir yang mana Allah berikan kepada kita. Jadi inilah maksud fa'inna taqdir wala yuqda alaih. Baik. Jadi ini adalah perkataan-perkataan yang kita cover pada malam ni. Kita tak boleh ambil sampai habis. Sebab kita boleh banyak-banyak. Kita biar sedikit, yang penting kita dapat fokus. Baik. Sebelum kita pergi pada aplikasi, ada soalan nak tanya? Kalau imam tapi jadi Allahumma hdina. Betul. Bagus soalan tu. Daripada imam ni. Baik, macam mana kita nak baca? Kalau kita solat sendirian, kita akan baca Allahumma hdini. Bila kalau kita menjadi imam, kita akan baca Allahumma hdina. Ustaz, kalau kita baca Allahumma hdina, Ustaz, tapi kita solat sendiri boleh ke? Boleh tidak? Kita solat sendiri, tapi kita baca Allahumma hdina. Kan boleh? 3 ilmu. Boleh. Yang banyak ada boleh. Mana tahu ada makmum lain kat belakang. Yang malam ni dah hujan ni. Boleh, dia punya labur. Boleh. Tapi yang paling bagusnya adalah kita biasakan untuk baca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man. Ingatlah untuk orang lelaki Untuk orang lelaki. Sebab orang lelaki ni biasanya dia akan jadi imam. Walaupun kadang-kadang dia tak sempat menjadi imam di surau atau masjid, dia akan jadi imam dekat rumah, kan? Untuk solat dengan isteri dan anak sebagainya. Jadi perlu untuk baca. Biasakan Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdir wa la yuqda alaik. Okey, jom kita tukarkan. Bagus soalan tu. Jom kita tukarkan kepada ramai-ramai. Boleh? Jom sama-sama. Bismillah. Saya tulis dalam menggunakan pen biru. Jadi Allahumma hdina kat sini. Allahumma hdina. Sambung fi man hadait. Tidak apa-apa kan? Juga. Ya, kat sini wa'afina. Wa'afina fi man afait. Sebagaimana orang yang telah kau sediakan. Wa tawallana fi man tawallait. Sebagaimana orang yang telah kau pimpin. Wa barik lana. Ini tukar kepada lana. Dan berkatilah hendaknya untukku lana sebagaimana apa-apa yang telah kau berikan untukku. Waqini. Jadi kepada waqina syarra ma qadait. Segala kejahatan yang telah kau tetapkan, fa innaka taqdir wa la yuqda alaik. Okey, dan kita tukar kata-kataan pada ni kepada nah. Okey. Jadi penting untuk kita tahu ataupun kita baca ada nah. Baik, alhamdulillah. Ada soalan lagi nak tanya? Sebelum kita pergi pada soal aplikasi. Kenapa dekat kalau imam akan baca perlahan, jadi Pak En nak cakap. Okey, baik. Bagus soalan tu. Dalam doa kunut ni ada dua. Yang pertama dia adalah doa. Kenapa dekat fa'inna kata qati ni adalah semua baca perlahan? Kerana dekat dalam doa kunut ada dua elemen. Yang pertama, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu adalah doa. Sambungan selepas tu dia adalah zikir.
fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yazillu man walayt wa la yu'izzu man 'alayt tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadayt wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Itu adalah zikir. Ada ulama mengatakan itu adalah zikir. Dan yang mana zikir yang paling bagus adalah sendiri. Zikir adalah paling baik sendiri. Kalau kuat tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, yang paling bagusnya adalah kalau kita berzikir adalah sendiri. Sebab itulah ada orang kalau kita imam ketika mana dalam bagi salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia kena pusing ke belakang untuk melihat makmumnya. Kalau ada makmumnya yang masbuk ataupun sedang solat, dia perlu perlahankan zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tetapi kalau tiada orang yang sedang solat pada ketika itu, dia boleh memperkuatkan zikir. Kenapa kita kena perlahankan dan kenapa kita kena kuatkan? Yang pertama, kalau kita perlahankan sebab kita nak menghormati orang-orang yang sedang solat. Yang kedua, kenapa kita kena kuatkan? Supaya dia menjadi satu bacaan ataupun dia boleh mengajarkan kepada masyarakat-masyarakat yang ada, imam-imam yang ada pada ketika ada orang kita, maksudnya ada orang yang datang ke masjid dan solat, dia tak tahu pun macam mana dia nak istighfar, nak wirid, dia tak tahu. Jadi bila imam wirid ataupun imam zikir, dia ikut imam, akhirnya dia terhafal, kan? Itu ada satu perkara yang bagus. Tapi tengok keadaan. Kalau ada orang yang sedang solat, maksudnya imam perlu rendahkan suaranya, tak boleh keraskan ataupun tak boleh kuatkan suaranya, kena perlahankan suaranya supaya tidak mengganggu orang yang solat. Nah, itu. Ada orang yang dia suka zikir sendiri. Sebab zikir ni adalah untuk kita ingat kepada Tuhan. Kita nak istighfar, kita kena istighfar betul-betul, menyesal apa yang kita dah buat. Jadi ada orang macam tu. Jadi untuk kita nak baca, mula-mula nak baca kuat, lepas tu nak baca perlahan, boleh. Tapi kalau nak baca semua kuat pun boleh, tak ada masalah. Bagi saya, kalau saya jadi imam, saya baca semua kuat. Saya baca semua kuat. Fa'in yang nanti boleh da'alit dan sebagainya sampai habis, saya baca kuat, tak ada masalah. Yang jadi masalah, tak baca langsung. Tak baca langsung. Kenapa tak baca langsung? Oh, saya tak hafal. Maksud bahaya. Yang tu tak boleh lah. Yang tu kita kena hafal dan kita kena baca. Baik, insyaAllah. Okey, ada soalan lain? Okey. Baik, jika tak ada soalan lain, alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita akan teruskan dengan aplikasi kita pada malam ni. InsyaAllah tak lama, dalam masa 7 minit ya. So dalam masa 7 minit kita akan mencari siapa pemenang kita pada malam ni, insyaAllah. Jadi tuan-tuan ada di depan tuan-tuan semua tu boleh menjadi rujukan supaya kita dapat jawab lebih pantas. So siapa dapat jawab lebih pantas dan mendapat emas yang paling tinggi, dan itulah menang. Baik, insyaAllah. Bismillah. Ada kena betul. Alhamdulillah. Jam 3. Lain kedua. Oh, insyaAllah. Sikit lagi, 5 saat lagi, 5 second lagi. Padat ilah nama. Kena potong last corner. Okay. Okay. Apa